Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya nak buat ulasan perlawanan di antara MU menentang West Ham, yang mana MU menang 1-0 pada perlawanan ni hasil jaringan dari Rashford. MU walaupun bawa turun Elanga dan juga Maguire, tetapi performan MU nampaknya semakin membaik lah, terutamanya di bahagian defensif. Cumanya di bahagian attacking, CR walaupun ada beberapa chances ataupun peluang yang terhidang, beliau gagal untuk menjaringkan gol. In term of execution, MU dah buat game, dah lawa semua, tetapi execute ataupun penyudah MU masih lagi kurang lah. Dan mungkin apa yang boleh dibaiki oleh Manchester United adalah mereka perlu mendapatkan seorang proper striker pada Januari nanti untuk memberi saingan kepada CR. Sebab CR sekarang macam performance dia dah memang drop, execution dia pun kurang. Daripada segi create space ataupun buka peluang dia bagus, tetapi daripada segi untuk menyudahkan peluang-peluang yang terhidang memang agak kurang lah. Kecuali kalau main dekat Eropah, dia bolehlah perform, tapi main kat EPL, sorry to say lah, dia susah sikit nak execute the chances yang ada. So benda tu yang perlu diperbaiki lah. Untuk benda yang boleh dipuji bagi pasukan MU pada perlawanan ni, yang pertama adalah mengenai back four, iaitu gandingan Maguire, Martinez, Dalot dan juga Luke Shaw, yang mana keempat-empat player ni bagi saya secara defensively mereka bermain dengan sangat baik. Dalam sistem low block, kalau kita lihat pada perlawanan ni, memang MU bermain dengan agak rendah, iaitu dengan defensive line yang agak rendah untuk menahan dan juga untuk menyerap asakan dan juga serangan yang dicipta oleh pasukan pasukan West Ham United lah. Tetapi kalau kita lihat secara individual performance, kalau kita mulakan dengan Dalot, untuk Diogo Dalot pada perlawanan ni boleh saya katakan beliau telah improve sangat-sangat banyak. Dari game by game boleh kita nampak lah yang Dalot pada season ni memang di bawah kendalian Erik ten Hag. Daripada segi confident atau keyakinan diri, memang beliau improve sangat-sangat banyak. Dan daripada perlawanan semalam, apa yang boleh kita lihat daripada Dalot, beliau berjaya menunjukkan satu momentum untuk bertahan dengan sangat baik di bahagian kanan, yang mana beliau berjaya menjalankan tugas beliau untuk bertahan dan juga berjaya untuk menjalankan tugas beliau bagi memastikan yang West Ham tak boleh nak exploit bahagian kanan MU dengan banyak kali. So work rate, kesungguhan dan kerajinan yang ditunjukkan oleh Diogo Dalot pada perlawanan semalam telah membuktikan yang beliau adalah pemain yang telah upgrade di bawah Erik ten Hag daripada segi corak bertahan. Defensively memang Diogo Dalot bagus lah semalam, and itu yang pertama tentang Diogo Dalot. So nak kata Diogo Dalot ni perlukan pengganti, tak semestinya lah. And kalau Erik ten Hag nak bawa masuk right back yang baru pun boleh, sebab mungkin nak bagi saingan kepada Diogo Dalot. Tetapi semalam dan juga beberapa game dalam season ni memang Diogo Dalot improve day by day lah, and so benda tu memang positif lah untuk squad Manchester United. Tambahan pula Diogo Dalot muda lagi, so in term of defensive memang beliau bagus semalam. In term of attacking pun beliau boleh naik untuk buat overlap, boleh involve dengan gerakan serangan, so benda tu memang positif. Dan untuk Maguire ini adalah game pertama season ni dalam EPL Maguire mendapatkan clean sheet. And jadi untuk game ni, kalau kita lihat untuk Maguire, sebenarnya dia dah improve sedikit gameplay dia. Bagi saya semalam Maguire bermain dengan sangat baik. In term of defending, daripada segi low block beliau berjaya untuk bermain dengan sangat baik. One on one marking dia bagus, dia punya reading game bagus, blocking dia bagus, aerial duel dia pun bagus, dalam duel one on one pun dia bagus. So benda tu memang menunjukkan Maguire improve. Cumanya apa yang kurang daripada gameplay Maguire semalam adalah daripada segi transisi bertahan ke menyerang, iaitu ketika MU nak build up, yang mana bila Maguire pegang bola di bahagian bawah ataupun di kawasan MU sendiri, maka Maguire ni dia lambat sikit nak release ball, nak lepaskan bola ataupun nak supply bola ke hadapan. So bila mana dia lambat nak supply bola ke hadapan, dia akan attract pemain-pemain lawan untuk pressure ataupun menekan beliau. So kadang-kadang situasi itu menyebabkan MU akan kehilangan bola. Dan disebabkan itulah Erik ten Hag menyuruh MU untuk bermain lebih lebih deep ke bawah ataupun block, bermain dengan low block untuk memastikan yang Maguire ni tak buat kesilapan yang sama. And so bila mana bermain dengan low block, kita boleh nampak lah yang Maguire ni menunjukkan corak bertahan yang bagus, menyelamatkan beberapa kali gerakan ataupun mematahkan beberapa kali gerakan serangan yang dilakukan oleh West Ham. So that is a good point lah untuk memastikan yang Maguire ni dapat balik confident level dia untuk dia bermain dengan lebih cemerlang pada masa akan datang. Apa-apa pun Maguire semalam bertahan memang dah sangat bagus. Dan untuk Martinez
Martinez kalau kita ingat awal season itu Jamie Carragher, iaitu legend Liverpool, dia kata Martinez ni tak sesuai main centre back. Tetapi sekali lagi pada perlawanan ni kita boleh katakan Martinez bermain dengan sangat cemerlang in term of defensive, in term of helping pemain-pemain MU untuk melakukan build up ataupun transition play daripada bawah ke atas. Memang Martinez ni adalah player yang boleh proses dan juga progress bola daripada bawah ke atas. So memang dia adalah player yang cukup bagus dan dia adalah monster lah bagi saya. Dia adalah pembelian yang paling berbaloi untuk MU pada season ni. Bahkan kalau nak kata dalam EPL, memang dia upgrade yang sangat-sangat besar untuk pasukan MU di posisi centre back, yang mana sebelum ni MU terpaksa guna Lindelof, Maguire, Bailly dan sebagainya. Tetapi kemasukan Martinez telah memperbaiki kelemahan centre back MU untuk menjadi lebih efektif dan juga jadi lebih efisien lah. Jadi memang Martinez is one of the best centre back sekarang yang ada dalam EPL. Dia membuktikan walaupun tubuh dia kecil tetapi dia boleh buat game dengan sangat rancak. So apa lagi yang kurang kan? Nak kritik Martinez saya rasa tak perlu. Walaupun dia pendek tetapi dia still lagi perform dengan MU dengan sangat cemerlang. Itu yang untuk Martinez. Untuk Shaw, bagi saya Shaw pada season kali ni selepas beberapa kali kena drop dan diberikan peluang kepada Malaysia, dan Shaw diberikan balik ke peluang untuk kesebelasan utama, dan Shaw telah membuktikan yang tempat left back tu adalah tempat dia. So untuk Malaysia dia mungkin akan terpaksa untuk fight lagi lah untuk kembali dalam kesebelasan utama untuk ambil alih tempat Shaw. Sebab apa? Sebab Shaw pada game semalam memang kita nampak daripada segi in term of defending dia bagus, in term of fitness. Bagi saya yang paling mengejutkan tentang Shaw adalah tentang fitness lah. Season ni memang Shaw nampak dia fit daripada season-season lepas. Dia boleh consistently main dengan bagus, turun naik and so dia boleh involve dengan attacking, buat overlap dan sebagainya. So Shaw antara player yang improve juga bawah Erik ten Hag dan bersaing dengan baik bersama dengan Malaysia. So Malaysia kalau nak beat tempat Shaw, dia kena buktikan lebih baik daripada Shaw lah. And jadi itu untuk back four. Untuk keeper, bagi saya David De Gea semalam adalah man of the match. Dia menunjukkan satu kualiti yang bagus daripada segi orang kata apa, shot stopper goalkeeper, yang mana dia berjaya untuk menafikan beberapa percubaan daripada West Ham lah pada perlawanan semalam. So that is a good thing lah tentang De Gea. Selepas kena drop dan dipastikan tak boleh nak pergi World Cup, De Gea menunjukkan aksi yang cemerlang bersama dengan MU, dan Erik ten Hag pun puji dia sendiri, yang mana Erik ten Hag kata sebagai goalkeeper tugas utama dia adalah untuk memastikan gol tak dibolosi, dan De Gea berjaya buat benda tu. So communication, walaupun Maguire main, De Gea masih lagi boleh berkomunikasi dengan baik lah bersama dengan Maguire untuk memastikan yang gawang mereka tak ditembusi oleh pasukan West Ham. So De Gea semalam aksi penyelamatan yang bagus, baca game, baca bola semua cemerlang lah untuk De Gea pada perlawanan semalam. Tapi in term of build up play, De Gea masih lagi kurang lah. Tapi in term of shot stopper dia bagus lah. Tu mungkin Erik ten Hag masih lagi nak cari goalkeeper yang lebih kepada sweeper lah, untuk memastikan yang mereka boleh menyempurnakan Erik ten Hag ball ataupun build up play daripada bawah. Itu untuk defend dan juga goalkeeper department. Kita pergi ke bahagian tengah. Bahagian tengah Bruno, Casemiro dan juga Bruno, Casemiro dan juga Eriksen. Yang mana kalau kita tahu pada perlawanan sebelum ni, Casemiro juga diberikan tugas kepada untuk bertindak sebagai holding, iaitu beliau boleh naik lebih ke atas untuk involve dengan attacking. Tetapi untuk perlawanan ni memang kita nampak Erik ten Hag nampaknya memang nak fokus kepada defensif, sebab dia tahu West Ham ada pemain tengah yang bagus seperti Declan Rice. So bila mana Casemiro pada perlawanan ni beliau ditugaskan lebih kepada deep ataupun menjadi first layer kepada back four pasukan MU untuk memastikan yang bahagian tengah pasukan MU tidak berjaya untuk di-exploit dan juga terekspos dengan sangat banyak kepada pemain West Ham untuk control the game. So Casemiro lebih bertindak sebagai defensive midfielder dengan sangat proper lah game ni. So benda tu memang boleh puji. Untuk Eriksen in term of attacking beliau sangat bagus, satu assist dan sebagainya. Kalau ada beliau dalam padang transisi, MU akan lebih bagus ketika menyerang dan sebagainya bersama dengan Bruno Fernandes dan sebagainya. So benda tu is a good thing lah untuk MU. Dan untuk Rashford, pada perlawanan ni nampaknya Rashford makin selesa untuk kembali bermain di bahagian wide area ataupun bahagian sayap. Dan memang Rashford semalam bagus lah bagi saya. Di bahagian kiri dia boleh cut in dan sebagainya. Ada beberapa chances yang dia cipta. Dan yang paling penting untuk Rashford game ni adalah dia score melalui header. Kalau kita tengok ada beberapa percubaan Rashford yang header dia melalui tandukan, dia shot on target tetapi tak score dalam game ni. Tetapi ya akhirnya Eriksen cross, dia berjaya baca area duel yang sangat bagus dan dia header. So bagi saya Rashford dia improve
improve banyak lah daripada segi perebutan bola tinggi untuk melakukan heading yang short on target. So benda tu memang improve gila untuk Rashford. So Rashford pada perlawanan ni dia create chances banyak kepada CR dan sebagainya. Cumanya untuk CR dia agak flop sikit. Sebab apa? Daripada segi execution, daripada segi peluang yang dihidangkan kepada beliau gagal untuk execute dan decision making beliau agak kurang. So kalau MU dapat proper striker, mungkin Rashford akan lebih suka bergandingan dengan proper striker, contohnya orang kata apa, Gakpo, Benzema dan sebagainya. Kalau ada dalam pasukan MU mungkin akan jadi lebih better lah kan? Sebab Rashford dah boleh create chance, Bruno Fernandes pun boleh create chance dan sebagainya. Itu benda yang positif lah. Dan yang paling positif adalah bagi saya apabila Erik ten Hag bawa masuk McTominay. Yang mana bila Erik ten Hag bawa masuk McTominay, ganti Elanga dan meletakkan McTominay sebagai as a number 10 dan Bruno Fernandes dia main dekat wide area. Tetapi masalah bila Bruno Fernandes main kat wide area ni, dia susah sikit nak perform. Tetapi yang saya nak bicarakan adalah tentang McTominay bermain sebagai number 10 ataupun attacking midfielder. Nampak dia sangat-sangat compact dan dia sangat-sangat kreatif. Bagi saya McTominay sesuai bermain sebagai nombor 10 kan? Sebab dia boleh influence the game, boleh influence the tactical, influence the pace, intensity semua. So MU akan lebih fluence lah apabila McTominay bermain as number 10 berbanding kalau McTominay bermain number 6. Sebab kalau McTominay main defensive midfielder, nampak benda tu ancaman untuk MU kan? Tetapi main number 10 nampak lebih confident, nampak lebih selesa, nampak lebih comfortable lah. So benda tu bagus lah kan untuk MU. Tetapi benda tu dia terpaksa mengorbankan Bruno untuk bermain sebagai wide. Bila Bruno main kat wide area, kita tahu capability untuk Bruno dribbling dan sebagainya agak kurang. Dia lebih kepada crossing. Mungkin Bruno akan ditugaskan untuk lebih kepada crossing. Mungkin Erik ten Hag ada perancangan dia sendirilah. Jadi itu untuk MU lah. Dan secara keseluruhannya defensively MU semalam memang bagus. Cumanya attacking lepas Eriksen keluar agak kurang. Pace game jadi dia tak apa best sangat. Tapi in term of defending memang back four, goalkeeper cemerlang lah bagi saya. Untuk West Ham bagi saya, West Ham saya sangat puji satu, Declan Rice. Declan Rice tu kalau siapa dapat dia memang perform lah. Pembacaan game yang bagus, penguasaan space yang bagus. Dia bermain holding midfielder. In term of attacking and defending, dia tahu nak balance. So siapa dapat Declan Rice memang bagus gila. Saya memang suka Declan Rice tu kan? So memang dia banyak menggerakkan bahagian tengah pasukan West Ham. Dan dia juga banyak memberi ancaman lah. So berhati-hatilah siapa dapat West Ham, siapa dapat Declan Rice daripada West Ham, bermaksud dia dapat seorang player yang memang sangat-sangat bagus, memang sangat-sangat cemerlang kan? Jadi itu je lah ulasan saya. Assalamualaikum.